Okey, sebenarnya bab 4, okey, iaitu bertajuk Era Peralihan Kuasa British. Baik, sebenarnya bab 4 ini berkaitan dengan 4 cerita. Okey, cerita yang pertama iaitu BMA. Okey, British Military Administration. Kemudian cerita yang kedua ialah tentang Malayan Union. Okey, Malayan Union. Yang ketiga cerita tentang penyerahan Sarawak. Ya. Penyerahan Sarawak kepada British, dan cerita yang keempat ialah berkaitan dengan penyerahan Sabah. Okay. Penyerahan Sabah kepada British. So sebenarnya bab 4 ni kalau katakan kamu nak kuasai dan kamu memilih soalan-soalan ini dalam bahagian esei untuk menjawab soalan, cikgu rasa memang cikgu yakin bahawa okey, bab ini memang boleh memberikan kamu markah yang banyak. Markah yang banyak. Kerana apa? Kerana okey, bab ini hanya berkaitan dengan 4 perkara ini. So dia mudah untuk kamu fahami. Jadi kalau keluar soalan bab 4 ni, jangan terlepas peluang untuk okey memperoleh dan mendapatkan okey markah sebanyak mungkin daripada bab ini ya. It's okay Alif. Okey. So berkaitan dengan 4 ni. DNA, Malayan Union, okey, penyerahan Sarawak dan juga penyerahan Sabah. So dia tak ada okey hanky-panky. Semuanya cerita, okey, especially macam BMA, okey, kita tahu okey BMA okey selepas kekalahan Jepun dan Jepun berundur balik ke negaranya, maka okey negara kita telah dikuasai oleh komunis, maka BMA telah datang ke tanah Melayu untuk mengembalikan keamanan, okey, memulihkan keamanan dan mengembalikan keamanan dan yang kedua memulihkan kepercayaan. Dia memulihkan kepercayaan. Jadi itu yang kita nak tengok. So hari ini kita akan buat revision untuk BMA, Malayan Union, penyerahan Sarawak dan penyerahan Sabah secara pantas, dan kemudian kita boleh tengok contoh-contoh soalannya lah. Ya, contoh-contoh soalan daripada bab yang keempat ini. Ya. Baik. So jadi kita akan lihat kembali nota itu, iaitu seperti ini, di mana kalau kita lihat bab 4 era peralihan kuasa British, menggunakan nota yang telah cikgu kongsikan dalam grup WhatsApp. Baik, so kita lihat di sini. Baik. So ada seorang rakan kita baru mesej cikgu iaitu si Rahman. Abdul Rahman tak dapat join kelas malam ni kerana dia ada kelas di sekolah untuk kelas bahasa Arab. Tak apalah. Baik. So, kita lihat BMA. Paling penting apa itu BMA ialah British Military Administration, dan apakah tugas-tugas BMA? BMA bertugas untuk pertama mengembalikan keamanan, kestabilan dan keamanan. Kita tahu bahawa dalam tempoh 14 hari Jepun berundur ke negaranya, maka 14 hari kekosongan politik. Ingat kekosongan politik menyebabkan negara kita telah dikuasai oleh PKM ataupun MPAJA selama 14 hari. Dan keadaan menjadi huru-hara. Oleh sebab itu BMA datang untuk mengembalikan kestabilan dan keamanan. Dan satu lagi tugas BMA ialah memulihkan kepercayaan rakyat, di mana kita tahu bahawa rakyat sudah hilang kepercayaan kepada British. Why? Sebab semasa Jepun datang ke tanah Melayu, diorang yang cabut dulu. Diorang yang lari balik ke negara masing-masing. Jadi meninggalkan rakyat tanah Melayu terkapai-kapai untuk menghadapi Jepun. Jadi kemudian bila Jepun dah kalah, British datang balik untuk memulihkan kepercayaan rakyat. Memulihkan kepercayaan bahawa British ini sebenarnya akan membantu tanah Melayu. Kan? Jadi so kalau kita lihat antara tugas BMA, dia telah bubarkan pasukan MPAJA, iaitu Malayan People's Anti-Japanese Army. Ingat MPAJA sebenarnya di bawah PKM. Tapi British telah membantu
Dia telah membantu NPAJA dengan membekalkan senjata, ubat-ubatan, okey, dan juga memberikan latihan ketenteraan untuk menentang Jepun. Tapi bila Jepun dah kalah, maka NPAJA pula menguasai tanah Melayu. So BMA kata, okey, kita bubarkan pasukan NPAJA. Dan mengarahkan senjata-senjata yang telah diberikan itu dulu, sila pulangkan. Sila kembalikan kepada British. Namun BMA gagal kumpulkan semula senjata-senjata tersebut. Okey, ialah senjata kot. Kalau dah bagi takkan nak pulangkan balik kan? Okey. Jadi British ataupun BMA ni gagal mengembalikan kestabilan dan keamanan. Begitu juga untuk memulihkan kepercayaan rakyat. Okey, seperti masalah makanan, maknanya rakyat menghadapi kesukaran untuk dapatkan makanan serta ubat-ubatan, tapi masalah ini pun gagal diatasi oleh BMA. Okey, jadi antara sebab BMA ambil alih tanah Melayu ni adalah untuk mengembalikan kepercayaan rakyat supaya menyokong kepulangan British di negara ini. Namun kegagalan BMA menyebabkan rakyat tidak percaya lagi kepada BMA. Maka dengan itu, BMA ataupun British telah mewujudkan gagasan Malayan Union. Di mana kita tahu bahawa Malayan Union sebenarnya telah dirangka pentadbirannya oleh Major General Ralph Horn. Ralph Horn ini, bukan. Sebenarnya NPAJA telah ditubuhkan oleh PKM. PKM yang tubuhkan untuk menentang Jepun. So British bantu dari sudut membekalkan senjata, membekalkan ubat-ubatan dan juga memberikan latihan ketenteraan. Jadi apabila dah tamat perang, maka NPAJA ini telah menguasai pentadbiran negara kita selama 14 hari dengan huru-hara semua. Jadi British kata, okey, bak sini senjata tu dan juga sila, dia cakap dengan PKM lah, cakap dengan PAJA, sila bubarkan NPAJA ni. Maknanya dia suruh orang lain tu, dia suruh PKM tu untuk bubarkan NPAJA tu. Mana maunya. Kan? PKM kata, aku yang buat, kau nak suruh aku bubarkan. Memang tak. Dan nak suruh pulangkan senjata. Okey, adalah pulang sikit-sikit. Yang lain tak payahlah pulangkan. Kan? Sebab betul, British. Itulah British. Penatlah dengan British ni. Baik. So, oleh sebab kegagalan BMA, maka diwujudkan Malayan Union. So Malayan Union ni adalah satu bentuk pentadbiran baharu. Dan rancangan ini telah dibentangkan di Parlimen British. Dan telah dibentangkan dalam Kertas Putih 6274. Dan kandungan Kertas Putih itu menyatakan bahawa, apa tahu Kertas Putih itu, dia kata apa? Bahawa British akan ambil alih. British akan mengambil alih pemerintahan Tanah Melayu dan menubuhkan sebuah pentadbiran yang berpusat, iaitu dalam bentuk kesatuan di bawah jajahan British. Maksudnya, British mengambil keputusan untuk take over Tanah Melayu, dalam erti kata lain, menjajah Tanah Melayu. Menjajah sebenarnya Tanah Melayu. Jadi, rancangan Malayan Union ini telah pun dibincangkan dalam Kertas Putih semua ni. Dan inilah dia ciri-ciri Perlembagaan Malayan Union. So ciri-ciri Perlembagaan Malayan Union terdiri daripada dua bentuk, iaitu Pentadbiran Malayan Union dan satu lagi iaitu Kewarganegaraan. So dua perkara ini yang kamu kena ingat bila soalan tanya tentang ciri-ciri Perlembagaan Malayan Union, kamu kena ingat tentang Pentadbiran Malayan Union dan Kewarganegaraan. Baik. Pentadbiran Malayan Union ni macam mana cikgu? Iaitu yang pertama tentang bentuk dia. Bentuk dia adalah kesatuan. Union, kesatuan. Yang kedua, maknanya kesatuan dia apa? Iaitu gabungkan semua NNMB, NNMTB dan NNS dalam satu unit pentadbiran. Yang kedua, ketua pentadbirnya pula adalah diketuai oleh Gubernur British yang dilantik oleh Raja England.
Dan ada dua majlis yang ditubuhkan, Majlis Eksekutif dan Majlis Perundangan Malayan Union di bawah kawalan Pesuruhjaya Tinggi British. Okay. So di bawah kawalan Pesuruhjaya Tinggi British. Harus diingat. Mungkin kamu akan kata, cikgu, apa benda lah Majlis Eksekutif dan Majlis Perundangan ni? Sebenarnya mudah je. Majlis Eksekutif tu terdiri daripada pegawai-pegawai yang akan menguruskan jabatan-jabatan seperti Jabatan Pertanian, Jabatan Tanah dan Tanah dan Ukur dan Tanah, macam itulah. Kemudian Jabatan Pendidikan, kemudian Jabatan Perundangan, kemudian jabatan-jabatan lain, semua di bawah Majlis Eksekutif. So dia ada pemimpin-pemimpin bagi jabatan-jabatan tu dalam Majlis Eksekutif. Majlis Perundangan pula adalah sekumpulan pegawai-pegawai yang akan bermesyuarat untuk menggubal undang-undang bagi Malayan Union. Jadi kalau kamu boleh bayangkan, Majlis Eksekutif yang mentadbir Malayan Union, Majlis Perundangan yang buat undang-undang bagi Malayan Union. So itu dua je majlis. Senang untuk kamu fahami tentang kedua-dua itu. Baik. Kemudian yang ketiga, ciri perlembagaan ialah bagaimana dengan Raja-Raja Melayu? Raja-Raja Melayu hanya menjadi ahli majlis raja-raja yang hanya bincangkan soal agama Islam dan adat istiadat Melayu. Baik, itu dari sudut pentadbiran. Kewarganegaraan, ingat, kewarganegaraan menggunakan konsep apa? Dia tak mentionkan kat sini. Dia menggunakan konsep apa? Ingat lagi tak? Kewarganegaraan konsep apa? Kewarganegaraan secara, betul, jus soli. Bukan sebarang jus, bukan jus oren, bukan jus apple, tapi jus soli. Okey. So, jus soli itu maksudnya apa, cikgu? Iaitu kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir. Siapa yang lahir kat situ, dia automatically jadi warga negara Malayan Union. Itu maksudnya. Siapa yang lahir di negeri-negeri Selat, negeri Melayu Bersekutu, negeri Melayu Tidak Bersekutu, siapa yang lahir, automatically dia akan jadi rakyat Malayan Union. Walaupun parents dia dari luar negara. Walaupun parents dia dari luar negara, tapi bila anak dia, parents dia tu, bersalin, di sini dan anaknya lahir di sini, automatically dia jadi rakyat Malayan Union. Itu jus soli. Itu jus soli. Senang sangat dapat kewarganegaraan. Itu yang menjadi isu. Senang sangat. Okey, lahir sini automatik. Lahir sini automatik jadi warga negara. Senang sangat. Tak ada kawalan yang ketat. Jadi, kalau kita lihat, so rakyat yang dilahirkan di Tanah Melayu dan Singapura diiktiraf sebagai warga Malayan Union. Senang. Jadi, inilah dia ciri-ciri perlembagaan Malayan Union. Baik, pentadbiran Malayan Union dan juga kewarganegaraan. Baik, bagaimana British mendapatkan tanda tangan Sultan? Baik, ada dua orang yang memegang peranan penting, iaitu H.C. Whelan dan juga Sir Harold MacMichael. Ingat dua nama. Okey. Cikgu lag. Lag ke? Cikgu lag ke? Okey, cikgu lagi ke? Tak. Okey je. Ke saya punya. Okey, baik. Okey, baik. Kalau ada lag ke apa, bagi tahu. Baik. So, kamu kena faham perbezaan antara Whelan dengan Harold MacMichael. Whelan ni sebenarnya dia merintis jalan, iaitu membuka jalan untuk menghadap Raja-Raja Melayu. So, Whelan menemui Sultan bukan untuk dapatkan tanda tangan, tapi Whelan menemui Sultan untuk mendapatkan persetujuan. Dia jumpa Sultan-Sultan apa semualah. Susunan Sultan ni kamu jangan risau, memang tak ditanya. Okey. Memang jarang, memang tak ada pun setakat ni soalan yang tanya tentang mula-mula Sultan yang kedua siapa yang dijumpa, tak ada. Okey, tak ada soalan tu. Baik, selepas H.C. Whelan merintis jalan menghadap Raja-Raja Melayu, barulah Sir Harold MacMichael berusaha dapatkan tanda tangan Sultan.
Dan ditemani oleh A.T. Newbold, iaitu seorang juru bahasa. Dan Michael menggunakan pelbagai taktik lah. Okay. Untuk dapatkan persetujuan Raja-Raja Melayu terhadap Malayan Union, dan beliau telah berjaya mendapatkan tantangan dalam tempoh 2 bulan sahaja. Haras, shut up. Baik. Baik. So, bermula dengan Sultan Johor, kemudian Sultan Selangor dan diakhiri dengan Sultan Terengganu. Kau jangan, aku lapor ni. Aku telan kau. Baik. Baik. Okey. Bagaimana dengan reaksi penduduk tempatan terhadap Union? Bila semua sultan-sultan telah menurunkan tanda tangan, bagaimana dengan reaksi penduduk tempatan? Baik, kerajaan British telah mengisytiharkan. Ingat Melayu Union telah diisytiharkan pada 1 April 1946. Take note bahawa 1 April itu mungkin merujuk kepada April Fool. So April Fool yang besar lah. Melibatkan negara. Okay. Baik. Cikgu, bahagian yang untuk dapat tantangan soalan Sultan ni biasanya soalan apa yang tanya? Okey, baik, bagus. Nuri Dayang. Sebenarnya, untuk bahagian yang mendapatkan tantangan soalan ni, biasanya dia akan tanya siapa. Dan yang kedua, dia akan tanya apakah taktik yang digunakan oleh Michael untuk dapatkan persetujuan. Sebenarnya, untuk dapatkan persetujuan ini, soalan bahagian esei. Dia akan tanya apakah taktik. So, kita boleh mentionkan bahawa taktik dia adalah desakan, ugutan, paksaan. Kamu boleh mentionkan ketiga-tiga ni. Okay, kemudian tidak memberikan masa yang cukup untuk sultan-sultan berbincang dengan para pembesar. So inilah dia taktik-taktik yang digunakan oleh Michael untuk dapatkan persetujuan Raja-Raja Melayu terhadap Malayan Union. Take note benda tu ya. Michael menggunakan pelbagai taktik. So itulah soalan-soalan yang mungkin keluar dalam bahagian esei. Ya. Baik. Kemudian kita lihat Malayan Union telah ditubuhkan pada 1 April 1946 dan bagaimana reaksi? Baik, ada yang menyokong, ada yang tidak menyokong. Baik, kita lihat dulu yang tidak menyokong, iaitu penentangan Raja-Raja Melayu terhadap Malayan Union. So ada dua pihak yang menentang. Pertama, Raja-Raja Melayu dan yang kedua, orang-orang Melayu. Di mana kalau kita lihat penentangan Raja-Raja Melayu, bagaimana cara bantahan, iaitu ada 4 ke? Ada 5. 5 cara bantahan Raja-Raja Melayu. Soalan tentang cara bantahan Raja Melayu ni memang ada keluar dalam bahagian esei. Selalunya lah. Iaitu kaedahnya cara bantahan Raja-Raja Melayu ialah membawa kes Melayu Union ke Mahkamah Tinggi England. So apa yang dia buat iaitu mengemukakan Sarina, mengemukakan bantahan melalui Mahkamah Tinggi di England. Sebab Michael mendapatkan persetujuan itu dengan cara yang tidak sah. Itu satu. Yang kedua, iaitu Raja-Raja Melayu telah menghantar surat bantahan ke London, iaitu mengutus surat bantahan kepada George Henry Hall, di mana Raja-Raja Melayu mohon untuk British mansuhkan persetujuan itu. Kerana mereka seperti Tuanku Syed Putra Jamudin Lail mengirimkan telegram menyuarakan rasa tidak puas hati baginda terhadap tindakan Michael tersebut. So hantar surat bantahan. Pertama, membawa kes ke Mahkamah Tinggi. Yang kedua, menghantar surat bantahan. Yang ketiga, iaitu menyokong Kongres Melayu. Harus diingat, Kongres Melayu, apa itu Kongres? Kongres itu ialah perhimpunan, pertubuhan dan persatuan-persatuan Melayu. So mereka berkumpul dan mereka perhimpunan itu telah disokong oleh Raja-Raja Melayu. Malah Sultan Selangor telah menderma sebanyak 15,000 kepada Persatuan Melayu Selangor yang menjadi tuan rumah Kongres Melayu pertama. Perhimpunan. Dan Permaisuri Perak telah memimpin gerakan menentang Malayan Union. Seperti beliau ataupun baginda telah buat perhimpunan besar-besaran
di Padang Bandar Diraja Kuala Kangsar untuk menunjukkan raja dan rakyat bergabung menentang Melayu Union. Itu Permaisuri Perak juga memimpin gerakan menentang Melayu Union. Menyokong Kongres Melayu, menghantar surat bantahan dan juga membawa kes ke Mahkamah Tinggi. Dan yang kelima iaitu memulaukan upacara pelantikan Gubernur Malayan Union. Memulaukan. Di mana Raja-Raja Melayu memulaukan upacara pelantikan Gubernur setelah perjumpaan dengan Datuk Onn Jaafar di Hotel Station. Sebab Datuk Onn Jaafar lah sebenarnya, ingat Datuk Onn Jaafar lah yang telah memohon Raja-Raja Melayu supaya boykot upacara pelantikan Gubernur Melayu Union itu. Jadi inilah ya 5, kita kata 5 cara bagaimana Raja-Raja Melayu membantah Melayu Union. Baik. Kemudian bagaimana pula dengan rakyat? Rakyat menentang menentang terhadap Malayan Union. Penentangan rakyat bermula dengan bantahan akhbar Melayu. Di mana akhbar-akhbar seperti Utusan Melayu, Majlis, dan Warta Negara, semua akhbar ini semua menyuruh orang Melayu untuk adakan perhimpunan besar-besaran untuk menolak gagasan Melayu Union. Menyeru untuk berhimpun. Dan akhbar-akhbar ini sentiasa melaporkan perkembangan berita tentang penentangan orang Melayu terhadap Melayu Union. Itu bantahan akhbar. Yang kedua, bantahan cendekiawan, iaitu bantahan orang-orang bijak pandai lah. Seperti tokoh pentadbir Melayu seperti Datuk Onn Jaafar, Datuk Dr. Ahmad Kamil, yang menggerakkan orang Melayu menentang Melayu Union dengan pelbagai strategi. Juga terdapat bantahan wanita di mana tokoh-tokoh seperti Cikgu Zaharah Abdullah, Halimah Tun Majid, dan juga Salihah Muhammad Ali dan sebagainya. Tak perlu ingat semua. Ingat 2 nama yang penting daripada tokoh pentadbir Melayu seperti Datuk Onn Jaafar dan juga Datuk Dr. Ahmad Kamil. Dan satu lagi 2 orang tokoh wanita seperti Cikgu Zaharah Abdullah dan Halimah Tun Abdul Majid. Ingat 2 pun dah cukup sebagai contoh. Ya. So penentangan rakyat, bantahan akhbar Melayu, bantahan cendekiawan. Kemudian bantahan Persatuan Melayu. Di mana kita tahu bahawa Persatuan Melayu berjaya himpunkan orang Melayu dari seluruh negara dan setiap lapisan masyarakat membantah Malayan Union. So mereka membantah. Itu yang diorang buat. Dan kemudian bantahan yang keempat iaitu bantahan di negeri-negeri Kelantan, Kedah dan Johor. Di mana bantahan ini dengan cara apa? Mereka berhimpun. Contohnya di Kelantan, 10,000 orang berhimpun di Kota Baru. Semasa Mike Michael datang untuk dapatkan tendangan Sultan. Kemudian ribuan orang Melayu Kedah berarak di Al-Ustaz menentang Melayu Union. Dan juga bantahan di Johor, gerakan disertai oleh Persatuan Melayu Johor, dan juga pergerakan Melayu Semenanjung Johor di bawah pimpinan Datuk Onn Jaafar berhimpun menentang Malayan Union. So bermakna kaedah yang keempat ni iaitu membantah, buat bantahan secara besar-besaran. Yang kelima, mengadakan Kongres Melayu. Kalau kita lihat tadi, mengadakan Kongres Melayu. Cikgu cakap tadi, Kongres Melayu ialah perhimpunan orang-orang Melayu. Antaranya adalah seperti Zaabah. Zaabah yang menghubungi Datuk Onn Jaafar, Datuk Panglima Bukit Gantang, semua. Mereka menubuhkan sebuah badan induk dan akhirnya mereka mengadakan Kongres Melayu di Kampung Baru, Kuala Lumpur. Dan kemudian kalau kita lihat, Kongres ini bersetuju untuk menubuhkan UMNO bagi menentang Malayan Union. So hasil Kongres Melayu yang pertama ialah iaitu mereka bersetuju menubuhkan UMNO. Ingat bersetuju, belum tubuhkan lagi, tapi mereka bersetuju untuk menubuhkan UMNO. Jadi Kongres Melayu yang seterusnya
diadakan di Johor Bahru dan pada waktu inilah UMNO ditubuhkan di Istana Johor pada 11 Mei 1946. Dan mereka menganggap bahawa apa maksud berkabung? Ya, hari lahirnya Melayu Union dianggap hari kematian oleh orang Melayu. Maknanya matilah tanah Melayu sebab dah wujud Melayu Union. Dan ribuan orang Melayu berhimpun memakai lilitan kain putih di songkok sebagai tanda berkabung. So kalau kamu tanya apa maksud berkabung? Berkabung tu maknanya menunjukkan kesedihan. Sebagai tanda berkabung. Berkabung tu maknanya perbuatan menunjukkan kesedihan. Kebanyakan agama, kalau kamu tengok seperti agama Kristian ke kan, bila mereka nak tunjukkan tanda mereka tu bersedih terhadap kematian ke kan, mereka akan memakai pakaian yang berwarna hitam, betul tak? Yang lelaki ke yang perempuan, mereka berkumpul dia pakai baju hitam, kot hitam, kemudian juga so warna hitam itu menunjukkan tanda berkabung. Dan pada waktu ini untuk berkabung bagi orang Melayu, mereka pakai songkok dan mereka lilit kain putih di songkok itu. Tanda apa? Tanda berkabung, tanda bersedih kerana penubuhan Malayan Union. Jadi itu maksud berkabung. Ya. Baik. Dan apabila UMNO telah ditubuhkan, maka kaedah yang keenam iaitu UMNO telah menganjurkan bantahan secara besar-besaran. Di mana tunjuk perasaan besar-besaran menentang Malayan Union diadakan semasa ahli parlimen British, dua orang iaitu L.D. Gammons dan David Rhys-Williams membuat tinjauan berkaitan dengan penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union. Bermakna di sini, kalau ikut flow cerita dia sebenarnya, sebenarnya Kongres Melayu ditubuhkan. Kongres Melayu yang first ini pada 1 Mac 1946 hingga 4 Mac 1946, mereka dah buat kongres bagi menunjukkan penentangan terhadap Malayan Union. Tapi British tetap meneruskan Malayan Union itu pada 1 April 1946. 1 April British maklumkan tanah Melayu telah menjadi Malayan Union dan gubernurnya ialah Sir Edward Gen. Sudah maklumkan, jadi terbentuklah Malayan Union. Jadi oleh sebab itu orang-orang Melayu pada waktu itu pada 1 April itu mereka pun berkabung pakai songkok dengan lilitan kain putih. Tanda berkabung. Tetapi mereka terus menentang mereka menentang secara akhbar, buat bantahan secara besar-besaran. So pada bulan Mei, pada 11 Mei, UMNO telah ditubuhkan di Istana Johor dan UMNO telah buat perarakan. Di mana? Ya betul, berhaluan kanan, betul? Betul? Sebab mereka menentang Union je. Jadi pada 11 Mei itu bila tubuhkan UMNO, British melihat, kenapa kenapa penduduk-penduduk tanah Melayu terus menentang Melayu dia ni? Jadi dihantar dua orang ahli parlimen British, iaitu L.D. Gammons dan juga David Rhys-Williams. Bila David Rhys-Williams dengan L.D. Gammons sampai je di tanah Melayu, dan dia pergi ke setiap bandar-bandar, orang-orang UMNO mengajak orang-orang Melayu untuk jom berkumpul. Tu dua orang menteri, dua orang pegawai British tengah datang ni untuk meninjau penentangan orang Melayu. Jom kita kumpul, kita tunjukkan bahawa kita membantah Union. Itulah yang terjadi bantahan secara besar-besaran di setiap bandar besar seperti Alor, seperti di Ipoh, seperti di Seremban, seperti di Pulau Pinang, Kampung Baru, Kuala Lumpur dan juga di Klang. Jadi bila kedua pegawai ni tengok, bila kita pergi tiap-tiap bandar ni, semua bandar memang ada ramai rakyat yang menentang Malayan Union. So, mereka tengok benda tu dan mereka balik. Kedua-dua pegawai ni balik ke Britain dan melaporkan penemuan mereka bahawa memang rakyat
Okey, Tanah Melayu menentang Malayan Union. Ya, betul. Okey Hanan. Okey. Jadi itulah flow cerita dia. Ya, flow cerita bermula dengan Kongres Melayu, kemudian penubuhan Melayu Union, kemudian Kongres Melayu yang kedua dengan menubuhkan UMNO dan seterusnya LD Gammons dan juga David Rees Williams sampai ke Tanah Melayu untuk meninjau, dan pada waktu itulah yang kelima UMNO menganjurkan bantahan secara besar-besaran untuk menunjukkan kepada kedua-dua orang pegawai tadi. So itu flow dia sebenarnya. Baik. So Gammons dan Rees Williams membuat laporan bahawa Sultan yang menandatangani perjanjian Melayu Union itu tidak menyedari akibat daripada perjanjian itu. Jadi Gammons dan Rees Williams menyokong sepenuhnya cadangan Raja-Raja Melayu terhadap penubuhan Persekutuan Tanah Melayu, iaitu penubuhan satu sistem pentadbiran yang akan menggantikan Malayan Union. Jadi itulah dia berkaitan dengan penentangan orang-orang Melayu terhadap terhadap Melayu Union. Baik. Habis tentang Melayu Union. Diteruskan pula dengan 4.4 penyerahan Sarawak kepada British. Kita tahu sama juga apabila Jepun kalah, maka British memperkenalkan BMA di Sarawak. BMA di Sarawak, dan kemudian Vandenbroek telah menyerahkan Sarawak kepada kerajaan British. Why? Baik, antara faktor penyerahan Sarawak kepada kerajaan British, harus diingat dulu sebelum Jepun datang ke Sarawak, Sarawak dimiliki oleh keluarga Brooke, ya. Dan apabila Jepun memerintah Jepun memerintah Sarawak, maka keluarga Brooke telah melarikan diri. Bila Jepun kalah, keluarga Brooke datang balik, iaitu Vandenbroek datang. So Vandenbroek tengok, aku tak boleh buat apa-apa, aku kena serahkan Sarawak kepada British. Kenapa dia nak kena serahkan Sarawak kepada British? Sebab masalah pewarisan tahta. So ada 3 alasan. Pertama, masalah pewarisan tahta di mana Vandenbroek tidak mempunyai anak lelaki. Dia pula dah tua dan uzur. Dan dia pula tak mahu melantik anak saudaranya iaitu Anthony Brooke untuk menggantikannya. Dia kata anak dia tu, anak saudara dia Anthony Brooke tu muda lagi. Kaki disko. Cucuk langit. Jadi tak boleh. Hancur Sarawak ni. Contoh. Jadi muda lagi. Apa yang dia tahu budak muda ni selalu pergi disko kan, cucuk langit macam tu kan. Ini orang nak mementas Sarawak. Tak boleh jadi. Tak boleh. Kalau cikgu pun tak lagi. Baik. So yang pertama, masalah pewarisan tahta. Yang kedua, ada juga disko kat Sarawak. Contoh. Yang kedua, desakan kerajaan British. Di mana kerajaan British sebenarnya mendesak, keep on mendesak. Kau bagilah Sarawak pada kita orang. Kerap pihak pejabat tanah jajahan British kerap mendesak Vandenbroek untuk berikan kuasa yang lebih luas kepada British untuk memerintah Sarawak. Dan pada tahun 45 pernah pejabat tanah jajahan utus surat kepada Vandenbroek untuk supaya menyerahkan Sarawak kepada kerajaan British. Bagi je lah. Kau bang, Brooke, bagi je lah. Bagi. Brooke kata, asyik minta je. Alah, kau bukan boleh buat apa. Bagi je lah. Macam tu lah, contoh. Dia pujuk macam tu. Baik. So, itu desakan kerajaan British. Yang ketiga, sebab Brooke menghadapi masalah keuangan. Iaitu, untuk memulihkan Sarawak selepas Perang Dunia Kedua. Sarawak banyak dah hancur. Jambatan dah runtuh. Kemudian juga pejabat-pejabat kerajaan pun rosak. Ekonomi Sarawak semua terjejas. Lombong-lombong minyak musnah. Ladang getah pun terbiar. Jadi itu semua perlukan duit. Tapi Brooke tak ada duit. Brooke ada masalah keuangan. Jadi solution yang paling baik, serahkanlah Sarawak kepada British. Jadi bagaimana proses penyerahan Sarawak itu berlaku? Iaitu apabila, kalau kita lihat, Vandenbroek
telah menghantar setiausaha peribadinya iaitu Gerard T. McBrien untuk dapatkan persetujuan daripada ketua tempatan, dan kemudian Gerard T. McBrien dengan tipu muslihatnya telah pulang ke England bersama dokumen yang ditandatangani oleh ketua-ketua tempatan di Sarawak. Namun penyerahan itu sebenarnya dibuat tanpa pengetahuan rakyat Sarawak. Dan kemudian Majlis Negeri telah mengeluarkan rang undang-undang penyerahan iaitu Session Bill, dan keputusannya menunjukkan bahawa golongan pro penyerahan ini, maknanya golongan yang menyokong penyerahan, menang 19 undi. Maknanya Majlis Negeri ini adalah pegawai-pegawai negeri Sarawak. Mereka buat undian, maka ramai yang menyokong untuk serahkan Sarawak pada British. Jadi kerajaan British arahkan Vandenbroek untuk dapatkan kelulusan Majlis Negeri dan persetujuan rakyat Sarawak terlebih dahulu. Sebab British tak percaya, ya ke rakyat dia orang ni setuju. Pergi hantar lagi 2 orang, Gamers dan Rhys William, membuat tinjauan. Jaranglah, jarang Nurul Hidayah. Soalan daripada sini jarang sebenarnya. Baik. Sebenarnya sebahagian besar peribumi menentang penyerahan Sarawak, menentang. Tapi orang Cina sokong penyerahan Sarawak. Terdapat juga penduduk yang tak faham maksud penyerahan Sarawak. Serah Sarawak kepada British? Macam sama je serah Sarawak kepada Vandenbroek. Bukan Brook dengan British itu sama. Dia tak faham. Dia tak faham. Kan? Jadi, laporan Gamers dan Rhys William berkaitan dengan isu penyerahan Sarawak dibawa ke Majlis Negeri untuk diundi, dan akhirnya taraf Sarawak sebagai negeri naungan dimansuhkan dan Sarawak disahkan sebagai tanah jajahan British. Jadi, oleh sebab itu, maka wujudlah penentangan. Reaksi penduduk tempatan kita tahu ada yang menentang dan juga ada yang menyokong. Baik, reaksi penduduk tempatan, mereka menentang penyerahan Sarawak. Dan kenapa mereka menentang penyerahan Sarawak? Kerana 3 sebab juga. Yang pertama, Vandenbroek, tindakan Vandenbroek tu serahkan Sarawak tu sebenarnya bertentangan dengan Perlembagaan 1941. Di mana dalam Perlembagaan 1941, Vandenbroek dah janji nak berikan pemerintahan sendiri kepada rakyat Sarawak. Tiba-tiba nak bagi pada British. Marahlah. Kan? Jadi, tindakan Vandenbroek ni tiba-tiba bagi kepada British, itu telah melanggar prinsip ke-8 dalam Perlembagaan 1941. Yang kedua, Vandenbroek sebenarnya telah mengetepikan surat wasiat Charles Brooke. Di mana Charles Brooke dalam surat wasiat dia kata apa? Kalau nak buat apa keputusan, perlu berbincang dengan Raja Muda, Anthony Brooke dan Tuan Muda. Tapi Vandenbroek buat keputusan tanpa berbincang dengan Raja Muda. Jadi golongan kenapa baik, ada soalan. Kenapa taraf Sarawak sebagai negeri naungan dimansuhkan? Baik. Iaitu yang ini Taraf negeri Sarawak sebagai negeri naungan dimansuhkan. Kamu kena faham apa itu negeri naungan. Negeri naungan ialah negeri yang dilindungi oleh British. Dilindungi tapi bukan dimiliki. Tetapi kenapa British mansuhkan? Mansuhkan tu maknanya batalkan. British batalkan taraf Sarawak tu sebagai negeri lindungan British. Kita batalkan taraf negeri lindungan ini dan kita tukarkan Sarawak sebagai tanah jajahan British. Apa maksud tanah jajahan? Tanah yang dimiliki oleh British. Nampak tak perbezaan negeri naungan dengan negeri jajahan? Negeri naungan hanya memberi perlindungan sahaja, tapi tak dijajah. Tapi kalau negeri jajahan memang dimiliki oleh British. Dan dimasukkan kerana apa? Kerana nak tukarkan Sarawak kepada tanah jajahan. Itu maksudnya. Boleh faham Hafiza? Bagus soalan. Kalau kamu ada soalan, boleh tulis dalam Zoom chat untuk bertanya mana-mana bahagian yang kamu tak faham. Baik.
So kalau kita lihat di sini, okey, itu yang kedua, okey, mengetepikan surat wasiat Charles Brooke. Dan yang ketiga, sebab Gerard T. Bryant menggunakan muslihat. Menggunakan pelbagai muslihat untuk dapatkan persetujuan daripada ketua tempatan. Maknanya kita dah faham perangai Gerard T. Bryant ni sama seperti Sir Harold McMichael di Malaya Union. Sama, menggunakan pelbagai tipu muslihat dan pelbagai strategi dan taktik. Baik, bagaimana bentuk penentangan penduduk tempatan? Baik, untuk di Sarawak, bentuk penentangan penduduk tempatan adalah mula-mula adakan persidangan. Persidangan tu mereka mesyuarat untuk adakan demonstrasi. So, untuk adakan demonstrasi dan kalau kita lihat seterusnya yang kedua, mereka telah mengadakan demonstrasi pertama ketika kedatangan Gubernur pertama Sarawak iaitu Charles Arden Clarke di Astana. Adakan demonstrasi. Kemudian bila dah adakan demonstrasi, British dia pergi ketiga tau. Iaitu British tiba-tiba dia tengok-tengok, rupa-rupanya ramai yang join demonstrasi ni adalah pegawai-pegawai kaki tangan awam. Pegawai-pegawai British dia, orang-orang tempatan yang bekerja sebagai pegawai British, mereka sebenarnya yang join demonstrasi itu. So, British menyedari pemimpin anti penyerahan ini terdiri daripada perkhidmatan pegawai perkhidmatan awam dan guru, maka British telah mengeluarkan Pekeliling nombor 9 iaitu Circular number 9 yang melarang pegawai awam menyertai gerakan anti penyerahan. Lagi dilarang, lagi marah. Maka ramailah kaki tangan awam meletak jawatan. Malah ada pelajar yang bertindak menamatkan pengajian. Tak setuju dengan Circular number 9 itu. So mereka letak jawatan. Kami tetap nak adakan demonstrasi untuk menuntut kemerdekaan Sarawak. So mereka letak jawatan ramai-ramai. Kemudian yang keempat iaitu bantahan golongan wanita seperti Cikgu Lily Eberwine, Hajar Sipah Tunku Osman. Malah Cikgu Lily Eberwine ini telah pergi ke Rumah Panjang untuk mengadakan kempen-kempen kesedaran tentang penyerahan Sarawak itu. Dan Cikgu Ajibah Abul, Cikgu Rafi tak ada. Cikgu Rafi tak wujud. Kalau Cikgu Rafi wujud time ni, memang kuk amok. Ini negeri dengan darah British. Baik. So Cikgu Ajibah Abul mengetuai kaum wanita bergabung tenaga dalam usaha memperjuangkan kemerdekaan Sarawak. Baik. So bentuk penentangan, adakan persidangan, mengadakan demonstrasi, meletakkan jawatan beramai-ramai, membantah bantahan daripada golongan wanita, dan mereka menggunakan akhbar. Seperti akhbar apa? Utusan Sarawak. Digunakan untuk menyebarkan tentangan mereka. Dan kemudian mereka juga menulis surat bantahan. Seperti PPM menghantar surat bantahan terhadap penjajah Sarawak kepada kerajaan British di London. Hantar surat bantahan kepada Perdana Menteri. Dan Anthony Brooke sendiri kemudiannya menentang penyerahan itu melalui sistem perundangan, cuba untuk membuat rayuan. Namun rayuan itu ditolak. Sampai tahap macam tu ya. Menulis surat bantahan. Dan yang terakhir, bila semua tu tak jalan, maka mereka menubuhkan kumpulan Rukun 13. Ini kumpulan penentang menentang penyerahan Sarawak pada British. Ini bukan kumpulan Rukun 13, kumpulan rock pelbagai, bukan. Bukan kumpulan rock apa semua bukan. Baik, golongan muda menubuhkan Rukun 13, Dewa 19 dan ditubuhkan secara sulit oleh para pemimpin DPM sebenarnya di Sibu dan dipimpin oleh Awang Ramli, Moshili Siddiq dan Bujang Suntung, dan sasaran mereka untuk menghapuskan pegawai tinggi British. Dan mereka telah berjaya untuk membunuh Sir Duncan Stewart, iaitu Gubernur Sarawak yang kedua. PTM ditubuhkan pada 1948, ya betul.
Okey. Tapi ingat PTM ada dua PTM ada dua, Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan PTM Persekutuan Tanah Melayu 1957. Yang PTM 1948 belum merdeka. PTM 1948 hanya untuk menggantikan Malaysia Union. Dan PTM 1957 adalah Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. So itu perbezaan PTM. Ingat PTM ada dua, 1948 dengan 1957. Ingat tu. Kedua-duanya dinamakan sebagai Persekutuan Tanah Melayu. Kan? So yang 31 Ogos kan? Ya, kita merdeka 1957. Betul. Tapi yang merdeka tu siapa? Yang merdeka tu adalah Tanah Melayu, bukan Sabah Sarawak. Ingat yang merdeka tu Tanah Melayu. Kita selalu menyambut bulan ni kan, oh bulan kemerdekaan. Iaitu Tanah Melayu merdeka 1957. Ingat, itu kemerdekaan Tanah Melayu, bukan kemerdekaan Malaysia, bukan. Bukan. Itu kemerdekaan Tanah Melayu. Iaitu 31 Ogos 1957. Jadinya Sarawak dan Sabah bila merdeka? Sabah dengan Sarawak merdeka apabila mereka join Tanah Melayu pada 16 September 1963. Bila Sabah Sarawak join Tanah Melayu, telah membentuk Malaysia. Maka bila terbentuk Malaysia pada 16 September, maka pada waktu itulah Sabah Sarawak telah merdeka. Nampak tak? Itu perbezaan dia. Itu perbezaannya. Okay. So jelas. So hujung bulan ni yang kita nak sambut 31 Ogos kan? Tanggal 31 kan? Itu sebenarnya kemerdekaan Tanah Melayu. Okay. Baik. So, akibat daripada penentangan Rukun 13 tadi, maka berlakulah peristiwa sungkit berdarah, iaitu betul, bagus. Peristiwa sungkit berdarah iaitu Rosely Dobbie telah menikam Duncan Stewart dan telah meninggal dunia di Hospital Singapura. Lalu British mengambil kesempatan menindas gerakan anti penyerahan dalam kes pembunuhan Duncan Stewart itu. So Anthony Brooke merayu supaya semua persatuan anti penyerahan berhentilah menentang penyerahan itu. Dan bagaimana dengan nasib orang-orang yang terlibat? Mereka semua telah dihukum gantung sampai mati. Seperti Rosely Dobbie, Morshidi Siddiq, ya betul, Awang Ramli dan Bujang Suntung. Ingat perjuangan Rosely Dobbie sebenarnya memang berumur 17 tahun pada waktu dia dikenakan hukuman gantung sampai mati. Okay, namun dia tahu dia berjuang untuk negara dia. Okay. Jadi adakah anda semua sanggup berkorban sampai tahap ini? Susah. Kalau berkorban untuk kekalahan di PUBG ke di ML tu kan, itu memang biasa berlaku lah kan. Tak apalah aku kalah lah. Itu di PUBG, di ML. Realitinya memang tak lah. Baik. Reaksi penduduk. Rupa-rupanya ada penduduk yang menyokong penyerahan Sarawak. Okey. Penduduk yang menyokong penyerahan Sarawak, okey, faktor-faktor. Ada juga yang menyokong penyerahan Sarawak, okey, iaitu kerana apa? Mereka yakin. Ada setengah penduduk yang yakin bahawa British akan dapat memajukan negeri Sarawak. Itu satu. Yang kedua, mereka yakin bahawa British juga akan dapat memajukan penduduk tempatan dalam bidang ekonomi dan juga sosial, seperti penubuhan Young Malay Association YMA untuk menggalakkan kemajuan orang Melayu dalam bidang ekonomi dan sosial. So mereka yakin. Sebab itu mereka sokong. Dan ada juga yang menyokong penyerahan Sarawak kerana kalau British memerintah, maka British akan berikan peluang pekerjaan dalam perkhidmatan awam. Maka golongan-golongan intelektual, golongan bijak pandai di Sarawak akan diberi peluang mengisi jawatan tinggi dalam perkhidmatan kerajaan. Jadi inilah faktor yang menyokong penyerahan Sarawak. Baik. So kita tengok reaksi kedua-dua ini. Baik, bagaimana pula subtopik terakhir iaitu penyerahan Sabah kepada kerajaan British. Sebenarnya, kena ingat Sabah dulu di bawah SBUB. Take note ni
syarikat Borneo Utara British. Okey. Dan kenapa nak diserahkan Sabah kepada British? Apakah faktor-faktornya? Sama juga, iaitu untuk memenuhi kepentingan British. Sebab British nak Sabah punya bahan mentah. Dan kawasan pasaran bagi barangan British. Sebab Sabah ni memang banyak sumber bahan mentah. Yang kedua, untuk meneruskan dasar British dalam hubungan luar, di mana British pada waktu itu telah menguasai perhubungan luar negeri dan pertahanan Sabah. So hal ini mendorong SBB untuk buat keputusan, serahkanlah Sabah kepada British. Selama ini British juga yang ambil tahu, yang menguasai tentang hubungan luar negeri Sabah dan juga pertahanan Sabah. Sudah halang-halang dibagi je lah. Dan seperti biasa, satu lagi masalah utama ialah masalah kewangan SBB. Kita tahu sebelum meninggalkan Sabah, tentera-tentera Jepun telah memusnahkan. Tentera Jepun memusnahkan Jesselton, Kudat dan Sandakan. So nak baiki itu kosnya besar. Jadi pihak syarikat setuju serahkan Sabah kepada kerajaan British kerana kekurangan dana. So kenapa Jepun kenapa Jepun memusnahkan Jesselton, Kudat dan juga Sandakan, cikgu? Sebab Jepun menggunakan konsep bumi hangus. Kalau aku tinggalkan tempat ni, aku tinggalkan dalam keadaan hangus. Biar semua dah musnah. So orang lain datang ambil balik Sabah kan. Dia tengok, dia pun tak tahu buat apa. Jadi Jepun tak nak tinggalkan sebarang keuntungan kepada orang selepas itu. Itu dipanggil taktik bumi hangus yang diamalkan oleh Jepun. Kau ajak. Dekat member dia kan. Ya betul. Sayang sikit kat member dia. Baik, inilah dia faktor-faktor penyerahan Sabah. Iaitu memenuhi kepentingan British untuk meneruskan dasar British dalam hubungan luar dan masalah keuangan. Apa yang terjadi kepada Sarawak sekarang? Sarawak sekarang kan di bawah pemerintahan Malaysia sekarang. Apa yang jadi? Maju je, jangan biasa. Baik. Okey. Oh, Sabah. Sama juga. Masih lagi kaya. Banyak isu lah, tapi itulah dia. Baik. Reaksi penduduk tempatan terhadap penyerahan Sabah. Adakah Sabah ini, penduduk-penduduk dia sama juga seperti Sarawak menentang penyerahan, ataupun sama seperti di Tanah Melayu di mana orang-orang Melayu menentang reunion? Baik. Penyerahan Sabah tidak mendapat penentangan daripada rakyat tempatan. Disebabkan oleh perkara-perkara berikut, iaitu pertama sekali tentang dasar British. British dah tahu bahawa kalau dia ambil ni confirm ada penentangan, maka awal-awal lagi British telah menindas kegiatan berpersatuan. Menindas dulu. Caranya macam mana? Dah ada waktu itu pertubuhan dan persatuan seperti PASPAS, Persaudaraan Sahabat Pena Sabah, PASPAS, dan juga Persatuan Kebangsaan Melayu serta BARIP. Dia orang ni memang tujuan dia untuk memperbaiki keadaan ekonomi dan politik kaum Bumiputera pada awalnya. Kemudian mereka bangun. Pemimpin-pemimpin persatuan ini bangun, bangkitkan kesedaran berpolitik dalam kalangan masyarakat setempat. So British dah tahu, pemimpin-pemimpin ini akan menggugat kedudukan mereka. Ini pemimpin ini mesti akan bangun, ajak semua orang-orang di Sabah ini untuk menentang penyerahan Sabah kepada British. So awal-awal lagi, British counter balik. Dengan cara apa? Pertama, ingat bagaimana British melumpuhkan kegiatan penentangan di Sabah, iaitu dengan menawarkan jawatan kenaikan pangkat kepada ahli persatuan. Dan yang kedua, turut memindahkan ahli dan pemimpin yang aktif dalam gerakan ini. Pindahkan ke bandar-bandar lain. So bila ahli persatuan naik pangkat, bagi ada meeting tak? Oh sorry lah, aku banyak kerja lah. Sekarang aku dah naik pangkat. Minta maaf, korang teruskanlah. Aku tak mampu lah, aku banyak kerja sekarang. Tak boleh nak memimpin persatuan. Ada pula yang kena pindah ke bandar lain. Mana kita punya bos tu? Oh, tak ada dah pindah ke sana jauh. Habis mesyuarat macam ni macam mana? Tak jadi So
Ini menyebabkan kegiatan berpersatuan ini menjadi lemah sebab masalah kewangan dan kekurangan pemimpin yang berkebolehan untuk memimpin. Sebagai contoh, inilah pemimpin-pemimpinnya. Okey, Pangeran Muhammad Yusof Jamil telah dihantar berkhusus. HM Saleh ditawarkan bekerja dengan kerajaan. Mando Sharif pulang ke Indonesia. Imam Suhaili pindah ke Pulau Labuan. Okey. Jadi, seperti Tengku Nordin. Kita tengok Tengku Nordin dipindahkan ke Jas Sultan, ditawarkan bekerja di Treasury Jas Sultan. Zakaria Agud ditukarkan ke Jas Sultan. Apung Kerahu ditukarkan dari daerah Tawau ke daerah Sandakan. So bila dipindah-pindahkan ni, parti-parti ini kehilangan pemimpin. Jadi tak boleh nak gerakkan lah. Tak boleh nak buat gerakan-gerakan bagi menentang penyerahan Sabah. Bagus. Bijak British sebenarnya. Main psikologi kat situ. Dan juga kalau kita lihat, British taktik yang kedua menghadkan peluang dalam pentadbiran, di mana British menghadkan peluang kepada penduduk tempatan libatkan diri dalam bidang pentadbiran. Maknanya menghadkan peluang, maknanya tak bagi banyak peluang kepada penduduk tempatan untuk libatkan diri dalam bidang pentadbiran. Menyebabkan penduduk Sabah sebenarnya kurang pengalaman dalam sistem birokrasi barat. Tak tahu cara untuk mentadbir sebagainya. Dan kepentingan sosioekonomi penduduk tempatan, di mana penyerahan Sabah sebenarnya dianggap sebagai peluang kepada penduduk tempatan untuk libatkan diri dalam pentadbiran, majukan bidang perniagaan dan luaskan jaringan perdagangan. Dan selain itu, penyerahan ini dapat membangunkan negeri Sabah selepas perang. Oleh sebab itu, kebanyakan penduduk sebenarnya enggan melibatkan diri dalam aktiviti menentang penyerahan Sabah kepada British. Bagi dia orang, bagus juga British ambil Sabah supaya kita dapat majukan diri, majukan perniagaan dan membangunkan negeri Sabah. Jadi, inilah dia. Iaitu bab yang keempat. 4 subtopik, iaitu BNA, Malayan Union, penyerahan Sarawak dan penyerahan Sabah. So bagi cikgu, frankly speaking, cikgu rasa macam topik ini adalah bab ini adalah satu bab yang sebenarnya senang dan kamu sepatutnya kuasai dengan baik supaya kalau keluar soalan-soalan esei, soalan bab ini sepatutnya menjadi main target kamu untuk dapatkan markah penuh. So itu yang cikgu harapkan daripada kamu semua supaya kamu faham. Ingat macam cikgu cakap tadi, bukanlah kamu kena ingat semua nama-nama, tokoh, pertubuhan. Tak. Kamu tak perlu ingat semua. Hanya ingat beberapa nama, beberapa persatuan untuk dijadikan sebagai contoh. Namun, kena ingat juga, tokoh-tokoh yang penting dalam peristiwa itu perlu diingatlah. Seperti, kalau macam The Union tu seperti Harold McMichael, kemudian Datuk Wan Jaafar, itu kena ingatlah. Kan? Tak bolehlah nak skip benda tu kan. Iaitu dua menteri seperti L.D. Cairns dan juga David Rhys Williams yang telah meninjau penentangan orang-orang Melayu di tanah Melayu, itu pun kena ingatlah. Kan? Tapi bukan. Kalau penyerahan Sarawak seperti Rosy Dobi, Rukun 13, Vinyl Brook, itu kena ingatlah kan. Takkan kamu tak nak mentionkan nama Vinyl Brook? Kena mention lah. Jadi itu adalah antara nama-nama yang penting. Tapi kalau nama-nama yang kecil-kecil ni, seperti di Sabah ni kan, Pangeran Muhammad Yusof Jamil, HM Saleh, Mando Sharif, itu tak perlu ingat pun. So itulah dia bab yang keempat, berkaitan dengan era peralihan kuasa British di tanah tanah Melayu, di negara kita. Baik. So ada soalan nak tanya? Mungkin. Amirah nak tanya, Amirah Syafara nak tanya, atau mungkin Alid, Ayu nak tanya apa-apa? Ada soalan nak tanya tak? Kalau ada nak soalan tanya sekarang. Supaya kamu semua dapat penjelasan yang lebih baik. Kalau ada soalan. Bukan isu Sabah. Kenapa isu Sabah?
Kenapa dengan sabar, Sarif? Ah. Oh, okey. Baik.